Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وما يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا kama ra'aitumuni usalli atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada tengah hari ini, hari Khamis 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah bersamaan 11 November 2021 mesti kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah pun memberi kesempatan kepada kita, kelapangan kepada kita untuk sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita Al-Fadhil Ustaz Mazli Nuri, hafizahullah ta'ala. Dan seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, pada setiap hari Selasa dan Khamis kita mengadakan kuliah zuhur ini membicarakan isi kandungan kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Al-Fadhil Al-Syekh Al-Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Jadi kita sampai kepada fasal yang berikutnya, iaitu fasal yang ke-29. Tajuknya ialah tempat yang disunatkan mengangkat tangan. Faslun yusannu raf'al yadaini fi arba'ati mawadhi'. Disunatkan. Jadi bila disunatkan tu, kaedah asal dia ialah bila dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Itu kaedah asas dia. Kaedah asas dia, bila dibuat ada pahala, bila tak dibuat tiada, tidak berdosa. Itu sunat. Dia perintah Allah yang tidak tegas. Kalau perintah Allah yang tegas ialah wajib dibuat, dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Macam sembahyang,
sembahyang fardu. Kalau tinggal, berdosa. Kalau dibuat, ada pahala. Kalau dibuat berjemaah, 27 kali ganda pahala. Itu benda wajib. Benda sunat kalau kita buat, ada pahala. Ditinggalkan, tidak berdosa. Jadi ada kadang-kadang kita dengar orang kata sunat je pun. Apa makna tu? Maknanya macam ringan aja sunat ni. Tak buat tak jadi apa. Sunat je pun, tak buat tak dosa. Nampak eh? Dia terlupa yang pangkal mula-mula tu. Kalau dibuat, ada pahala. Jadi kalau diberi pilihan benda sunat antara nak buat dengan tak buat, mana kita akan pilih? Tu kena tanya diri kita. Benda sunat, kalau diberi pilihan pada kita, nak buat ke tak nak buat, agak-agak apa pilihan kita? Kalau kita ni betul-betul nak mencari pahala, mestilah kita nak buat. Kenapa perkara sunat ini kalau ditinggalkan tidak berdosa? Kerana perkara itu boleh ditinggalkan sekiranya ada sebab-sebab yang tertentu. Kan? Ada sebab-sebab tertentu boleh ditinggalkan. Contoh macam sembahyang sunat rawatib. Kan? Sembahyang sunat rawatib ni sembahyang sebelum dan selepas sembahyang fardu. Kalau kita ada ruang, elok buat. Kalau kita tak ada ruang, contohnya mesyuarat pukul di luar dari IPK ni mesyuarat pukul 2 petang. Habis sembahyang 1:30 macam mana nak sembahyang sunat? Kita nak bergerak ni daripada IPK ke luar, ke tempat luar untuk mesyuarat. Contoh macam minggu depan, seminggu dari sekarang kami di JIP Baka ada satu program di PLPGU. PLPGU sini lebih kurang 15 minit kalau naik kereta. Tu tak campur jam. Tak campur jam dekat tengah-tengah pekan lagi. Bukan baru tu. Kita kira tak ada jam lah. Tak ada jam saja pun 15 minit daripada IPK ke PLPGU. Di sebelah airport Ipoh. Jadi kalau kita habis sembahyang, sedangkan kita mesti berada di PLPGU pukul 2 petang, takkan kita nak sembahyang sunat rawatib, sembahyang ba'diyah, tinggal. Sebab ruang tu tak ada. Tapi kalau kita tak ada ruang, contoh, ada ruang, masuk pejabat je pun, tak apa, boleh sembahyang sunat ba'diyah. Elok buat. Jadi tu dia sunat. Jadi kena reflect balik ataupun kena tengok balik konsep sunat tu. Sebab ada orang mereng-rengan kan, sunat je pun, bukan wajib, sunat je. Seolah-olahnya kalau tak buat tak apa. Tapi cuba kita tanya diri kita, kalau kita diberi pilihan nak buat benda sunat ni nak buat ke tak nak buat ke, kita nak pilih mana satu? Sebab benda sunat ni bila dibuat ada pahala. Inilah yang kita nak bincang sikit tengah hari ni. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a. Disunatkan mengangkat tangan ketika sembahyang. Kita solat, raf'al yadaini, mengangkat kedua belah tangan. Kalau lelaki dikepakkan tangan, kalau perempuan disorokkan tangan. Itu dia. Tapi sama je, namanya raf'al yadaini, mengangkat kedua belah tangan ketika solat, fi arba'ati mawadhi', pada 4 keadaan, pada 4 tempat. Apa dia 4 tempat ni disunatkan mengangkat tangan ni? Pertama sekali, inda takbiratil ihram, ketika takbiratul ihram kita disunatkan mengangkat kedua tangan. Yang rukunnya apa? Lafaz takbiratul ihram tu, Allahu Akbar tu, yang itu yang rukun. Itu yang rukun. Sekurang-kurangnya lafaz Allahu Akbar itu didengar oleh kita sendiri.
Kalau imam dia kenalah Allahu Akbar, dia kena terang suara. Tapi kalau makmum ni dengar kat telinga cukuplah Allah. Dengar kat telinga sendiri cukup. Itu adalah rukun. Maknanya kalau dia terus ya Allahu Akbar, tak angkat tangan ni ketika takbiratul ihram, kan? Sah tak perbuatan dia? Sah lah. Dia tak angkat tangan, dia cuma macam tu, Allahu Akbar. Dia tak angkat tangan, terus je berdiri Allahu Akbar, tak angkat tangan, tapi dia sebut takbiratul ihram. Sah tak perbuatan dia? Sah. Cuma dia meninggalkan perkara sunat lah. Apa dia? Mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram. Yang itu dia tinggal. Tapi 100% kita bila takbiratul ihram memang angkat tangan lah. Belum pernah lagi kita nampak orang takbiratul ihram tak angkat tangan, terus berdiri terus letak tangan atas dada, kan, ketika qiyam, ketika berdiri. Dia mesti angkat tangan tu, angkat Allahu Akbar, itu. Belum pernah lagi lah. Tak tahulah kalau tuan-tuan ada tengok dia di luar negara ke, tu Allah alam. Takat-takat saya tak nampak lagi lah. Walaupun ada sebahagian umat Islam ketika berdiri tidak meletakkan kedua tangan mereka di atas dada ataupun di kawasan dada. Ada, kan? Dia berdiri tegak je. Tapi bila takbiratul ihram dia angkat tangan juga, Allahu Akbar, macam tu. Dia tak sunyi bawah. Ada, kan? Jangan kata tak ada, ada. Tapi bila takbiratul ihram tetap dia mengangkat tangan, sebab perbuatan itu adalah perbuatan yang disunatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'in dan ruku'i, ketika rukuk. Berdiri itu Allahu Akbar rukuk. Nak rukuk tu kita qiyam, Allahu Akbar rukuk. Yang itu pun disunatkan mengangkat kedua belah tangan ketika rukuk. Tapi kalau tak buat, tak jadi apa. Tak jadi apa. Sebab yang rukunnya adalah perbuatan rukuk tersebut. Mengangkat tangan ketika nak rukuk adalah sunat. Dan dia sunat hay'ah. Kalau tinggal tidak disunatkan sujud sahwi. Tak apa, tak ada masalah. Buat bagus, tak buat tak apa. Itu kena faham tu. Kena faham daripada mula. Buat bagus, tak buat tak apa. Itu sunat. Kena faham. Maknanya kalau dibuat baguslah. Maknanya semayang kita tu cantik. Cantik. Kalau tak buat, tak jadi apa. Macam kita beli rumah lah, kan? Kita beli rumah beli rumah tu wajib. Umpamanya dalam rumah tu ada tiang dia, ada dinding dia, ada bilik tamu, ada bilik tidur, ada bilik air, ada dapur, ada depan rumah. Kalau rumah kampung dulu serambi. Kalau rumah kampung dulu, atas bumbung tu ada satu bilik kecil atas bumbung tu. Setengah orang panggil loteng, setengah orang panggil peran. Itu wajib kena ada tu. Kena ada, wajib kena ada. Kalau rumah kampung-kampung ada tangga, kalau orang Melaka tangganya batu. Pasal tu di Melaka ada tempat nama tangga batu. Rumah orang Melaka memang tangganya batu. Kalau di negeri-negeri lain tangga kayu. Itu wajib kena ada. Wajib kena ada. Yang sunatnya ialah barang-barang dalam rumah tu. Kursinya, mejanya, tingkap. Tingkap pun wajib kena ada. Kan? Hiasan-hiasan rumah apa ni, benda keperluan rumah, dapur. Kalau dalam bilik air tu gayung, batok, gayung, kan, timba, itu dia yang sunat.
Kan? Sunat abaat tu. Kalau sunat hayah ni apa? Benda yang hiasan. Contohnya wallpaper. Kalau rumah batu sekarang wallpaper nak bagi cantik kan. Wallpaper. Lagi apa lagi? Aircon. Ada ustaz, aircon pun kena tak ada panas rumah ustaz. Dia dah naik darjat lah aircon tu. Daripada sunat mungkin jadi sunat muakkad. Tak ada aircon panas rumah. Contoh. Jadi sembahyang kita macam tu lah. Ada benda yang kalau dibuat tak dibuat maka sembahyang tu tak ada, tak wujud. Ada benda dalam solat kalau dibuat menambahkan pahala dalam solat. Benda sunat ni menambahkan pahala. Jadi kalau buat cantik, bagus. Tak buat tak jadi masalah. Kan? Tidak jadi masalah. Kemudian yang ketiga, wa'in dan i'tidal. Ketika nak i'tidal, daripada rukun i'tidal, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Dan perlu diingat waktu kita angkat nak i'tidal tu, Allah sami Allah liman hamidah, turun tangan, jangan dibuai. Ada yang buat, dia buai tangan. Ni nak semayang ke nak main buaian? Berbuai lah tangan dia, 1, 2, 3. Terlupa dia bahawa pergerakan kasar dalam semayang sebanyak 3 kali berturut-turut menyebabkan semayang itu terbatal dengan sendirinya. Itu ramai orang tak perasan. Kadang tengok sami Allah liman hamidah. Ni buai ni tak payahlah buai. Bila turun tangan tu mati terus. Sami Allah liman hamidah, mati terus. Dia berbuai 1, 2, 3, mati dia tengok. Nak cakap tak, cik semayang cik dah batal. Pasal apa? Dia tanya tinggi pula suara tu. Pasal apa? Jadi tak payah tegur. Nak tegur ni lah cara dia tegur. Nak tegur secara peribadi sekarang, dia tanya kita, pasal apa? Pasal apa pula. Kan kita beritahu tadi, cik waktu nak i'tidal, cik buai tangan lebih sampai 3 kali. Suka hati akulah. Semayang aku bukan semayang kau. Mampu. Kena ini tegur pula, ada yang agak berkedudukan. Letih kita. Letih kita. Tahu-tahu bulan depan Ustaz Azmi dapat AP bertukar. Mampu. Niat kita baik tapi sudah disalah anggap. Jadi lebih baik kita diamkan diri. Ada peluang tegur. Ini dia waktunya. Tegur, beritahu. Kalau angkat sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, tegak. Tangan tak payah buai. Sebab bila berbuai tu takut 3 kali tuan. Bukan kita tak perasan. Kita tak perasan kadang-kadang. Mana kita nak perasan? Orang cakap baru kita perasan. Itu pun kita jawab balik. Apa pasal? Apa pasal pula? Cik semayang tak batal tadi. Apa pasal? Dia tak diterima kan. Kita cakap lembut je kat telinga dia. Dia jawab tinggi suara. Sebab manusia ni dia ada apa yang dinamakan sebagai ego. Ada manusia dia tak boleh tegur. Kan? Kita bisik telinga ni bukan kita tegur depan-depan tinggi suara. Tuan, tadi semayang tuan dah batal. Pasal apa? Dia boleh tanya pasal apa? Jadi tak sedap lah. Jadi tak apalah. Saya gunakan waktu ni untuk memberitahu. Jadi ingat dan elakkan. Jadi sami Allah liman hamidah, terus tangan berhenti di bawah, jangan dibuai. Sebab ada yang buat. Kalau tak ada yang tak ada buat, tuan saya tersebut ada yang buat. Kita perhati tengok orang sembahyang, ada yang buat. Okey. Jadi macam mana nak tegur ni lah masa. Melainkan kalau kita ada nombor dia, boleh kita PM. Assalamualaikum tuan. Salam tuan, tadi saya nampak tuan sembahyang. Sembahyang tuan tadi batal. Minta maaf tuan. Kenapa? Tadi tuan i'tidal, tuan berbuai tangan sampai 3 kali tuan. Pergerakan kasar 3 kali membatalkan sembahyang. Oh ya ke?
Terima kasih Ustaz. Tak apa, kita beli PM mana nombor pun beli PM tepi lah. Ini kita tak kenal. Orang tupang semayang surah Al-Falah ni datang daripada luar. Kita nampak kesalahan dia. Macam mana nak tegur? Takkan nak tegur bisik kat telinga, tak syok. Kalau dia boleh terima, kalau dia tak boleh terima, jadi macam tadi Awak Ustaz, awak siapa? Tengok pula pakai nentek pula. Oh, ini Ustaz Bakar nama tengok, mata tajam nak tengok Muhammad Azmi nanti kau. Hujung bulan esok dapat AP, keluar AP, kena tukar, kena keluar dari Perak. Pergi mana? Pergi Sabah. Pergi Sabah ada. Oh sudah kata. Pasal tegur itu je. Dah kena tukar. Rupanya dia kontak. Si Polan kontak Om Kekman. Beritahu satu Ustaz Bakar kurang ajar, nama dia Ustaz Azmi. Saya nak dia ditukarkan daripada Perak. Tukarkan dia. Kebetulan pula memang dia ada orang dalam dekat Bukit Aman. Lagi senang kerja. Lupa bulan depan Ustaz Azmi tukar fikir Sabah. Kesian Ustaz Azmi, kena lambung kat Sabah pasal menegur bab sembahyang. Niat kita baik, tapi akibat dia jadi tak baik pada kita. Jadi sekarang ni macam tu kan? Kalau kita kenal, tak apa. Kalau kita tak kenal, inilah cara dia untuk menegur kan? Tak ada kena mengenai siapa, contoh ya tuan contoh saja, bukan ni. Sebab kita nak menegur seseorang ini kena tengok. Itu dia Kalau Agung semayang salah semayang macam mana? Kita nampaklah Agung semayang, Agung ni salah ni semayang ni, ada betul tak betul, macam mana kita nak tegur kalau Agung? Itu dia. Tak boleh dah saya nak pergi jumpa tuanku, kau siapa? Kenalah sampaikan kepada pegawai agama Istana Negara. Kata Ustaz, tadi saya nampak tuanku semayang tak betul. Ustaz tegurlah tuanku. Nampak. Tang mana semayang tak betul Ustaz? Saya nampak tadi dia tidak berbuai-buai tangan dia. Oh ya ke Ustaz? Okey tak apa, nanti saya di ofis saya pergi menghadap tuanku, saya cek cerita dengan tuanku. Itu cara dia. Tak boleh kita ni rakyat biasa tak kenal tuanku tak kenal kita nak pergi tegur. Kalau tuanku murka satu hal kan. Wallahu alam. Okey. Habis kat situ Wa indal qiyam, akhir sekali, wa indal qiyam min at-tashahhudil awal, dan ketika bangun daripada tahiyat awal. Ni dia. Tahiyat awal, rakaat kedua tadi kita bangun, selepas tahiyat kita bangun, Allahu akbar, itu disunatkan. Rakaat lain tak disunatkan. Rakaat nak naik rakaat kedua tak disunatkan. Nak naik rakaat keempat tak disunatkan. Nak naik rakaat ketiga disunatkan. Itu dia. Daripada tahiyat awal tu kita nak naik rakaat ketiga tu Allahu akbar. Di situ disunatkan kita mengangkat kedua belah tangan. Disunatkan. Tak buat tak apa Ustaz, tak apa. Tak buat tak batal sembahyang. Tapi kita nak mencari pahala lah kan. Pahala tu kalau boleh kita nak tambah mana-mana ruang yang ada. So kalau kita mampu kita tambah. Kita buat perkara yang sunat. Jangan perkara tak sunat kita buat. Macam saya cakap tadi, rakaat kedua pun kita angkat tangan enggak, bangun rakaat kedua pun kita angkat tangan enggak, bangun rakaat keempat pun kita angkat tangan enggak. Itu tak sunat. Yang sunatnya rakaat yang ke-3 selepas tahiyat awal tu. Sama ada sembahyang zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, lepas tahiyat awal kita naik rakaat ketiga, itu disunatkan mengangkat kedua belah tangan. Terus naik qiyam. Nak naik rakaat kedua tak sunat, nak naik rakaat keempat tak sunat. Sujud terus tentu je. Itu dia. Jadi benda yang sunat kalau kita rasa mampu buat, kita buat. Benda yang tak sunat jangan pula dibuat. Itu dipanggil khilaf sunnah, perkara yang bertentangan dengan perkara sunat. Jangan dibuat. Sebab ada setengah ulama mengatakan perbuatan itu dikira seperti menambah perbuatan dalam sembahyang. Ada setengah ulama mengatakan perbuatan seperti itu makruh. Maknanya kita mengada-ngadakan perkara yang bukan sunat tapi kita buat. Contoh kita tadi kan,
Rakaat kedua nak naik rakaat kedua kita pun angkat tangan. Kan. Sedangkan yang sunatnya rakaat yang ketiga selepas tahiyat awal. Ni rakaat kedua pun kita buat juga. Rakaat keempat pun kita buat juga. Tiap-tiap rakaat kita naik kita angkat tangan. Jadi rakaat ketiga okeylah, sunatlah. Rakaat kedua keempat tu tak sunat. Jadi kalau kita buat juga, ada setengah ulama mengatakan makruh. Bila makruh, perkara tu tak cantik. Taklah berdosa tapi tak cantik lah. Kerana seolah-olah menambah perbuatan dalam sembahyang. Wallahu a'lam. Itu dia. Jadi 4 tempat disunatkan mengangkat tangan. Pertamanya ialah ketika takbiratul ihram, keduanya ketika rukuk, ketiganya ketika i'tidal, dan yang keempat ketika bangun dari tahiyat awal. Itu dia dalam fasal 29 ini. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang kita akan sambung dengan fasal yang seterusnya, fasal ke-30. Apa dia? Iaitu berkaitan dengan syarat sah sujud. Syurutus sujudi sab'ah. Syarat sah sujud ada 7. Yang itu kita akan bincang. Kalau tak berkesempatan, tuan-tuan boleh ikut di channel Surau Al-Falah IPK Perak kat YouTube tu ada. Tulis saja channel Surau Al-Falah IPK Perak, nanti tuan-tuan boleh tengok. Katalah tak berkesempatan nak ikut kuliah ni, ada penugasan dan sebagainya, boleh lagi ikut kuliah kita ni di channel YouTube Surau Al-Falah IPK Perak. Boleh tengok situ. Maknanya kita tak tercicir ke, tapi lah boleh ikut, boleh follow, InsyaAllah. Sebab benda ni dia bersiri. Pengajian kitab Safinatul Najah ni dia bersiri. Sebab ada banyak fasal dalam kitab ni. Jadi kita baru habis 29 fasal. Ada lagi, banyak lagi yang kita akan bincang. InsyaAllah pada minggu hadapan, kuliah akan datang, kita akan sambung dengan fasal ke-30, iaitu syarat sah sujud. Ini ulang kaji. Benda fardu ain kita ulang kaji. Kan? Tak salah, benda kita ulang kaji. Memanglah benda dah tahu. Dah tahu Ustaz, benda sujud sembahyang ni lama dah, hari-hari buat, tapi kita ulang kaji. Sebagai ulang kaji. Bila kita ulang kaji tu, benda yang kita terlupa kita akan ingat balik. Macam tadi kan, macam sujud ni kan, apa syarat sah sujud? Bila kita kaji balik, ingat balik macam mana yang dia katakan sujud itu sah, apa syarat-syarat dia. Itu dia. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada tengah hari ini. Yang baik dari Allah SWT, yang kurang itu daripada kelemahan dan kekurangan saya, menyampaikan yang perlu dikongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Wallahu subhanahu fikum. Aku la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.